Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala al-imam waliullah wa minal muzammil qawluhu ta'ala qumil layla illa qalila mansukh bi akhir surah ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس قلت دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة بل الحق أن أول السورة في تأكيد الندب إلى قيام الليل وآخرها في نسخ التأكيد إلى مجرد الندب. Ayat-ayat yang mansuh daripada surah Al-Muzammil, iaitu di bawah tajuk kepentingan sembahyang tahajud. Firman Allah Ta'ala, qumil layla illa qalila, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam selain dari sedikit masa yang tidak dapat tidur untuk berehat. Ayat ini mansuh dengan ayat di akhir surah, kemudian dimansuhkan dengan sembahyang 5 waktu. Saya mengatakan tidak ada wajah atau jalan bagi dakwaan mansuh dengan sembahyang 5 waktu. Bahkan sebetulnya awal surah berhubung dengan penegasan anjuran mendirikan malam, yakni dengan sembahyang, dan akhir surah nasakh penekanan sembahyang tahajud kepada semata-mata sunat. Ini adalah ayat yang terakhir, ayat yang ke-21 yang dianggap oleh Imam Suyuti, dan dia bersetuju dengan Ibnul Arabi bahawa ayat ni sudah mansuh. Jadi kalau mengikut Syah Wajidullah, dia kata tidak ada jalan, tidak ada alasan untuk kata mansuh. Jadi kita tengok dalam nota kaki nombor 346. Atas tu dulu, ayat ini mansuh dengan ayat di akhir surah. Mana ayat yang ke-20. Ayat yang kedua ni, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, didakwa sebagai mansuh dengan ayat yang terakhir di surah ini, iaitu ayat 20. Iaitu firman Allah Ta'ala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfah wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Terjemah dia tu ada tu tak? Jadi hak penting di sini iaitu yang dianggap maknanya sudut ataupun istidlal. Mengapa ayat yang ke-20 ini dikatakan sebagai menasahkan ayat yang kedua, iaitu pada bahagian alima allam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu tepat ia dikira sebagai tempat istidlal, tempat ambilan. Maknanya golongan yang kata qiyamul lail itu mansukh, diambil sinilah
Sebab Allah Ta'ala mengetahui kamu tidak dapat mengira dengan tepat waktunya itu, maka dia mengampunkan kamu. Maknanya tidak kira sebagai salah. Ataupun dalam terjemahan ni, dalam terjemahan kita ambil ni, terjemahan pimpinan Ar-Rahman, dia menarik balik perintahnya. Jadi dia menarik balik perintahnya itu dikira sebagai memansuhkan ayat qumil laila illa qalila. Jadi dalam masalah ni, cerita Qiyamul Lail ni, itu surah ni di antara awal-awal surah, di antara surah yang awal diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi diperintahkan supaya Qiyamul Lail. Jadi perintah kepada Nabi, qumil laila illa qalila, bangun sembahyang malam. Dan kemudian bila ulama kita ni, dia tengok pada ayat yang ke-20 ni, bila Allah Ta'ala kata dia mengetahui bahawa kamu allam tuhsuhu fataba alaikum, kamu tidak dapat mengira dengan tepat, yakni waktu-waktu tu berapa, 1/2, 1/3, 2/3, kurang daripada 2/3, kurang daripada separuh, kurang daripada 1/3 tu Tuhan tahu belaka. Fataba alaikum, jadi pada kalimah fataba alaikum ni lah menjadi titik tolak kepada dalil bahawa kewajipan tadi, maknanya kamu tak mampu nak mengejarkan semaya malam tadi dengan waktu dia tu, nisfah. Jadi kalau tengok pada ayat yang kedua tu, ayat yang ketiga, kita sebut tu ayat yang kedua saja, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kamu kena bangun malam melainkan sedikit, nisfah, separuh daripadanya, nisfahu aw inqus minhu qalila, ataupun kamu kurang sedikit. Jadi kami tahu, Allah Ta'ala tahu kamu tidak dapat mengira dengan tepat 1/2 malam banyak mana, 1/2 banyak mana, 1/3 mana, banyak mana, kamu tidak dapat mengira. Sebab apa? Sebab kalau merujuk kepada ayat sebelum pada tu, wallahu yuqaddirul laila wan nahar, Allah Ta'ala lah ia mengira, menghitung, menentukan qadar malam itu dan juga siang dengan tepat. Sebab apa? Sebab waktu malam ni dia tak sama sepanjang tahun, nisbah kepada waktu siang. Seperti mana yang kita tahu, musim sejuk malam panjang, musim panas malam pendek. Jadi nak jaga tu, nak jaga separuh, jadi menyebabkan kamu tidak dapat semaya tahajud. Bila kamu tidak dapat semaya tahajud, maknanya kamu tidak melaksanakan perintah Allah. Bila tidak melaksanakan perintah Allah, disebabkan kesukaran untuk menentukan waktu separuh malam, 1/3 malam tu berapa, maka Allah Ta'ala mengampunkan kamu. Maka di sini difahami oleh ulama sebagai Allah Ta'ala menarik balik kewajipan semaya Qiyamul Lail itu. Jadi Syah Waliullah sebut atas tu mansuh dengan semaya 5 waktu. Maknanya Qiyamul Lail dah wajib, kemudian merujuk kepada ayat 20 ni mansuh, mana tidak jadi wajib, jadi sunat dah. Kemudian mansuh pula sekali lagi dengan kata mansuh dengan semaya 5 waktu. Maknanya seolah-olah tak perlu dah semaya tahajud. Jadi mengikut pendapat Syah Waliullah di sini, tidak ada wajah untuk dikatakan sebagai mansuh. Kemudian kita tengok dalam nota kaki itu, paragraf bawah tu, lepas daripada terjemahan Quran tu, menurut pendapat ni, maknanya menurut pendapat yang mengatakan bahawa ayat 20 ni memansuhkan ayat yang kedua,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendirikan sembahyang malam sehingga pecah kaki mereka. Dalam riwayat lain bekak kaki belakang. Tapi riwayat tu tak sahih. Riwayat tu dalam sanad dia tu ada Ali bin Zaid bin Jud'an, orang yang dhaif. Tambah pula riwayat tu adalah riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni sahabat Ansar. Sedangkan hak peristiwa Qiyamul Lail ni dia peringkat Mekah awal-awal. Selain daripada perawi itu tidak kukuh, Ali bin Zaid bin Jud'an, lepas tu Jabir ni dia tak ada dengan waktu di Mekah. Walaupun orang boleh kata itu mursal sahabi, dia dengar melalui sahabat lain, tetapi kukuh mana pun dalam sanad dia tu ada Ali bin Zaid bin Jud'an. Ibnu Zaid berkata, kefarduan pertama yang ditetapkan oleh Allah ke atas Rasulnya dan orang beriman ialah sembahyang malam. Kemudian dinasahkan daripada mereka dengan ayat fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu. Selepas itu sembahyang sunat dan sembahyang malam menjadi amalan sunat yang digalakkan, jadi mandub ataupun mustahab. Ada dikatakan daripada Ibnu Abbas dan lain-lain bahawa qiyamul lail kekal wajib ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itu dalam kitab Idah bin Nasih wal Mansukh. Itu alasan bagi golongan yang mengatakan ayat 20 ni dia memansuhkan ayat yang kedua. Jadi kita tengok atas pula tu, Syah Walullah kata, tidak ada wajah atau jalan bagi dakwaan mansuh dengan sembahyang 5 waktu. Maknanya tak ada dalil. Ghairu muttajihah. Tidak ada dalil, tidak ada alasan ataupun tak jelas. Hak sebetulnya, awal surah itu adalah penekanan kepada qiyamul lail. Qumil laila illa qalila. Jadi kalau mengikut Syahullah di sini, awal-awal lagi perintah qiyamul lail dalam surah ni sunat qiyamul lail. Jadi bila kata wajibnya, tu kalau mengikut Syahwalullah. Cuma takkid, sunat tu takkid kata dia. Bahkan sebetulnya awal surah berhubung dengan penegasan anjuran mendirikan malam. Dan akhir surah menasakh penekanan sembahyang tahajud kepada semata-mata sunat. Maknanya kalau mengikut Syahwalullah, hak mula-mula ayat yang kedua tu adalah takkid. Orang kata sunat muakkadah. Ringkas. Sunat muakkadah. Qumil laila illa qalila tu bagi Syahwalullah dia kata sunat muakkadah. Boleh jadilah, sebab Syahwalullah kata muakkadah tu sebab Allah Taala kata qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Bangunlah malam kecuali sikit saja. Sikit saja ataupun separuh. Awinkus ataupun kurang awinkus nisfahu ataupun separuh daripada malam. Maknanya qumil laila illa qalila, bangunlah sepanjang malam kecuali sikit saja untuk kamu rehat tidur tu. Kemudian pergi kepada separuh auzid alaihi ataupun kamu tambah lebih daripada separuh. Jadi tambah lebih daripada separuh ni boleh jadi 2/3 dah. Jadi mungkin mengikut Syahwalullah, bila ada pilihan lagu ni, separuh ke 2/3 ke, lebih sikit ke apa, itu maknanya tidak wajib. Sebab ada pilihan-pilihan waktu tu. Banyak mana. Mana seolah-olah bagi dia tidak wajib. Itu dikira sebagai sunat muakkadah hatta kepada Nabi. Tapi orang lain dia faham wajib atas Nabi dan juga wajib atas para sahabat pada ketika itu. Wajib juga atas para sahabat pada ketika itu sembahyang malam. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala kasihan, rahmat Allah Ta'ala kepada sahabat-sahabat bekok kaki tu, mengikut pendapat dia ni, maka ditukar daripada wajib pergi kepada sunat. Tapi Syahullah kata hak sunat muakkadah pergi kepada sunat biasa.
Waktu apa? Kita tengok nota 347. Tidak dapat diterima dakwaan sembahyang tahajud telah mansuh hukumnya. Mana tak ada langsung. Tak ada langsung. Tu orang yang kata mansuh dengan 5 waktu tu. Waktu tak ada alasan langsung. Okeylah, tak ada langsung kelebihan. Sebagai benda sunat kita kata. Kerana ia masih lagi disyariatkan sehingga ke hari ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dalam surah Al-Isra tu. Sebahagian daripada malam, maka naklah kamu bertahajud dengan tinggal tidur. Dah. Sebagai nafilah. Tambahan kepada semaya 5 waktu. Sembahyang tahajud telah diperintahkan sebelum daripada kefarduan sembahyang 5 waktu lagi. Sebelum ada 5 waktu semaya tu, hak timur di malam Isra Mi'raj tu, sudah ada dah. Dan ia tidak pernah dimansuhkan. Imam Waliullah berpendapat awal surah ini menyatakan sembahyang tahajud sebagai galakan yang kuat, bukan suatu perintah yang wajib. Mana dia kira sebagai sunat muakkadah. Manakala dalam ayat yang terakhir yang dinasahkan ialah galakan yang kuat kepada menjadi semata-mata sunat ke atas umat ini. Maknanya, walaupun di sisi Syah Waliullah ayat yang kedua ni tidak mansuh, tetapi kuku mana pun dia ada mansuh juga. Seolah-olah Syah Waliullah terima juga mansuh. Cuma mansuh daripada sunat muakkadah pergi kepada sunat sahaja. Mana hal ni pun dari segi bilangan dah mansuh juga mengikut Syah Waliullah. Tetapi hak keputusan dia hak akhir tu tak masuk ni hak ni. Jadi tetap dikira sebagai mansuh juga di sisi Syah Waliullah, walaupun dia kata tak mansuh. Sebab mansuh ni ada perubahan. Dah. Yang ni daripada sunat muakkadah pergi kepada sunat. Semata-mata sunat. Itu panggil mansuh juga. Orang lain faham. Orang ramai-ramai kita duk baca tengok tu. Dia kata mula-mula wajib atas Nabi, wajib atas sahabat. Kemudian mari ayat 20 ni masih lagi kekal wajib atas Nabi, cuma untuk sahabat, untuk umat Islam tidak wajib. Jadi sunat muakkadah. Tu beza pendapat Syah Waliullah dengan orang lain. Lepas tu ni analisis kita terhadap pendapat Syah Waliullah ni. Bagaimanapun tidak ada keterangan yang menunjukkan perintah awal surah itu sebagai sunat. Yang ditekankan, maknanya nak kata sunat muakkadah di awal surah tu, kok mana dalil? Sebab apa? Kerana pada asalnya perintah ini menunjukkan kepada wajib. Sebab kaedah usul kata al-amru lil wujub. Perintah-perintah ni menunjukkan pada wajib. Jadi macam mana Syah Waliullah dia boleh kata sebagai sunat muakkadah? Cuma bagi pihak kita tolong jawablah. Mungkin Syah Waliullah dia kata sunat muakkadah sebab ada pilihan-pilihan itu. Tapi kita boleh kata juga, benda pilihan-pilihan ni sama ada buat gini, buat gotu, buat gini, ada pilihan tu. Hak wajib pun ada. Kafarah. Kafarah. Kafarah apa? Dua pos memerdekakan hamba. Dah. Kalau tak boleh memerdekakan hamba, pergi kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh juga tu, kena memberi makan kepada 60 orang miskin. Tapi kuku mana pun wajib juga salah satu. Dia panggil wajib mukhayyar. Dalam usul fiqh dia panggil wajib mukhayyar. Kena buat mana-mana satu yang termampu. Bila sudah buat satu, sudah memadai dah. Jadi kalau kita nak kata sunat jadi hukum sunat muakkadah kerana ada pilihan waktu tadi, separuh malam ke 2/3 malam ke separuh malam ke, itu tidak ada keterangan, tidak boleh buat dalil. Jadi bila Allah Taala kata qumil laila illa qalila, qumil laila tu bangunlah pada waktu malam. Kalau zahir kepada kaedah al-aslu al-amru lil wujub, perintah-perintah tu menunjukkan kepada wajib, maka seperti pendapat kebanyakan ulama, qumil laila illa ni menunjukkan kepada wajib sembahyang malam.
kepada Nabi dan juga kepada para sahabat pada ketika itu mengikut pendapat kebanyakan ulama. Jadi mengapa kita kata al-amru lil wujub tu, perintah itu menunjukkan kepada wajib, pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib. Dia gini, dia perintah menunjukkan kepada wajib ni satu kaedah usul. Dia disepakati oleh semua dan ini berdasarkan kepada penggunaan orang Arab. Biasanya kita baca dalam kitab usul fiqh, dia kata perintah ni menunjukkan kepada wajib. Sebab apa? Sebab kalau seseorang itu memerintahkan kepada hamba dia, supaya hamba dia ambil air, tiba-tiba hamba dia tidak ambil air, tak apa-apa, awak tak tahu, tentu sekali tuan dia tu akan marah. Dan orang lain tengok, orang lain dapat tahu, orang lain akan marah kepada hamba tadi. Maknanya bila tidak melaksanakan perintah, maka dia akan dimarahi, akan dihukum, dan perbuatan dia itu adalah tercela. Jadi bila gitu makna perintah kena buat, maka itu menunjukkan kepada wajib. Itu panggil asal kepada kaedah usul tu, kaedah al-amru lil wujub. Seperti mana dalam hadis Nabi kan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah. Kalaulah tidak kerana memberatkan umat aku, pasti aku akan perintahkan mereka tu supaya gosok gigi setiap kali nak semaya. La amartuhum. Jadi Nabi tak perintah sebab apa? Sebab takut membebankan, menyusahkan. Jadi perintah tu maknanya kalau tak sabit nyusah, tentu Nabi perintahkan. Maknanya jadi benda tu jadi wajib. Dan semua sepakat kata itu sunat. Itu asal kaedah perintah menunjukkan kepada wajib. Jadi qumil laila illa qalila ni hal lebih munasabahnya ini adalah perintah wajib, tidak seperti pendapat Syah Waliullah yang kata sunat muakkadah. Sebab kaedah pun ada sebut juga, kalau tidak ada qarinah, dalil yang memalingkan daripada makna asal, kita tak boleh tukar. Jadi hak asal perintah menunjukkan kepada wajib kalau tidak ada pemalingan. Macam Nabi perintah, sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Semayalah sunat sebelum maghrib. Kemudian Nabi pun kata liman syaa. Bagi siapa nak. Jadi bagi siapa nak tu maknanya itu panggil qarinah sarifah. Daripada makna wajib dia pergi kepada makna sunat, sebab Nabi kata kepada siapa yang nak. Jadi orang tafsir tak apalah, tidak tercela kalau dia tak sembahyang. Juga tidak ada sebarang keterangan nasah qiyamul lail atau nasah kefarduan. Tak ada juga. Atau diringankannya. Mana daripada sunat muakkadah, daripada wajib pergi pada sunat muakkadah ataupun pergi kepada sunat semata-mata. Tak ada juga. Atau dinasahkan gesaan yang kuat. Maknanya daripada muakkadah jadi sunat biasa, tak ada. Apa yang jelas daripada ayat ini ialah Allah menyatakan bahawa dialah yang menentukan dengan tepat, yang itu dah. Dengan tepat qadar malam dan siang. Maknanya Allah Ta'ala telah buat ketetapan dah. Malam itu kalau musim panas dia pendek, kalau musim sejuk panjang. Sebab itulah ayat yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Di antara tafsirannya yulijul laila fin nahar, malam itu jadi pendek sebab masuk dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail, siang itu jadi pendek sebab masuk apa? Wa yulijun nahara fil lail. Siang itu jadi pendek sebab masuk dalam malam. Dia hanya mentaklifkan. Mana Allah Ta'ala hanya menugaskan hamba tu dengan benda yang, mana perintah Allah Ta'ala kepada hambanya itu dengan apa yang mudah kepada mereka. Maknanya Allah Ta'ala bila mensyariatkan sembahyang tahajud ni, Allah Ta'ala mengambil kira keadaan seseorang tu, keadaan tabi'i dia, keperluan hidup dia dan juga keperluan kemaslahatan ummah. Tiga perkara Allah Ta'ala ambil kira. Jadi faqra'u ma tayassara minal Quran.
Allah Ta'ala mengambil kira keadaan mereka. Allah Ta'ala mentaklifkan dengan apa yang mudah kepada mereka. Mana bacalah Quran, hak mana mudah pada kamu. Jadi maksud baca Quran ni, hak mudah ni, baca Quran dalam semaya tahajud. Sebab balik kepada ayat yang kedua, yang ketiga dan yang keempat tu, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Baca dengan tartil dalam semaya tahajud. Tu. Jadi faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah hak mana mudah kamu untuk baca, yakni dalam semaya tahajud. Tetap kena baca. Yakni Allah Ta'ala tidak membebankan kepada manusia lebih daripada hak dia mampu. Bacalah hak mudah. Dan Allah Ta'ala mengambil kira keadaan mereka yang sentiasa terdedah kepada sakit, safar, peperangan dan jihad di jalan Allah. Jadi macam semaya 5 waktu lah. Semaya 5 waktu tetap kena semaya. Walaupun orang tu sakit, walaupun orang tu musafir. Tapi adalah perubahan tu. Hak semaya rubaiyah, semaya 4 rakaat dia jadi 2 rakaat. Qasar. Ataupun masing-masing tu dia ada waktu dia. Bila ketika tepat sendiri, bila kita musafir kita boleh jamak. Itu satu bentuk kelonggaran. Tetap kena semaya. Orang sakit tetap kena semaya, cuma keadaan dia tu daripada berdiri boleh pergi kepada duduk ataupun berbaring dengan isyarat. Jadi tetap ada perintah tu. Jadi kalau kita tengok ayat ni, tetap ada perintah supaya tahajud. Sebab apa? Sebab kelonggaran itu diberikan dari segi orang yang sakit. Dia tak apa untuk dia tidak semaya tahajud. Kepada orang yang wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Kepada orang yang menggembara di atas muka bumi ni, yabtaguna min fadlillah, mencari kurniaan Allah, maknanya cari rezeki, dia nega. Sebab dalam istilah Quran ni, yabtaguna min fadlillah ni maknanya cari kurniaan rezeki. Kalau hak akhirat dia akan guna rahmatullah ataupun kalau ilmu zikrullah. Kalau kita tengok ayat surah Jumaat tu kan, fas'au ila zikrillah wa dharul bain. Kemudian fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Gini negolah. Jadi fadlillah tu maknanya nego. Maknanya di sini Allah Ta'ala tidak membebankan orang tu kalau dia sakit, maknanya dia tak payah tahajud. Kalau dia bermusafir, berniaga, tak perlu dia tahajud. Sebab apa? Sebab dia jalan pada waktu malam. Sebab jalan tu masa tu guna bitel ni sebagai panduan. Jadi masa berjalan tu nak maya tahajud macam mana? Jadi jalan pada waktu malam, bergerak pada waktu malam, jadi tak tahajud lah. Kalau tahajud memang tak nega lah. Begitu juga wa akharuna yaqatiluna fi sabilillah. Bila perang dak hak semaya jadi semaya khauf dak, ni macam mana nak bangun tahajud. Maknanya 3 keadaan ini Allah sebab tidak wajib kepada mereka itu semaya qiyamul lail. Bila ada keadaan, ada 3 keadaan ni. Jadi keadaan ni mewakili orang tu apa, mengalami keadaan tabii dia, sakit. Ya bertaruna min fadlillah tu makna dia nega untuk keperluan kehidupan dia, daruratul ma'ash, untuk keperluan hidup dia. Dan perang fi sabilillah bila dia ada kemaslahatan ummah. Kalau dia ada waktu tugas agama, kemaslahatan ummah, jadi dia tak ada semaya tahajud tu, tak apa. Dia tidak semaya tahajud. Maknanya di sini dia macam rukhsah sebenarnya. Jadi rukhsah tu dia bergantung kepada sebab. Jadi ketiga-tiga benda ni menunjukkan kepada sebab. Dan bila sebut kelonggaran ni, mana tetap ada sunat muakkadah lagi. Walaupun kita tidak kata sebagai wajib, tetap ada sebagai muakkadah. Kemudian balik pada hak tadi, apa yang zahir dari ayat terakhir surah ini, ayat 20 ni, ialah ia diturunkan di Madinah.
Turun di Madinah. Maknanya bahagian awal surah Al-Muzammil ni, ayat yang pertama sehingga kepada berapa ayat tu, itu satu peringkat turun. Kemudian cerita tentang inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum tu dah. Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berhujah dengan orang kafir Quraisy, kemudian Allah Taala kata usah kamu cara pada mereka. Dah. Maknanya mereka yang menentang kamu tu serah pada aku. Maknanya itu satu peringkat setelah Nabi lama dah memberi amaran kepada musyrikin Mekah tu. Jadi hak bahagian akhir ni dia turun di Madinah. Sebab apa? Sebab di sini ada wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jadi kalau ayat tu sebut perang, yuqatil, perang tu dia ayat madaniyah. Walaupun surah ni dikatakan surah Makkiyah, tapi oleh kerana ada satu lafaz yang menunjukkan kepada peperangan, dan peperangan itu tidak disyariatkan melainkan di Madinah, maka bahagian ayat ni orang kata ayat madaniyah. Dan kemungkinan turun di tahun pertama selepas hijrah, iaitu orang-orang beriman memasuki fasa baru dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kata awal ni maknanya sebelum daripada peperangan Badar, boleh jadi. Jadi orang Islam ni bila berada di zaman Madinah, fasa yang baru dah, di mana mereka boleh mengembara di seluruh pelosok untuk berdagang. Dulu dok Mekah payah orang kafir Quraisy sekak. Sebelum ini ketika berada di Mekah mereka dihalang. Oleh itu tiba masanya mereka menyertai peperangan dan jihad di jalan Allah. Maknanya bila berada di tempat sendiri, ada negara dah, mana bebas ya, nak pergi nego, nak jihad, nak perang dah. Masa Mekah Allah Taala tidak izinkan lagi perang. Kalau izin dah lama dah kubal di Mekah tu, tapi Allah Taala tidak benarkan Nabi perang di Mekah. Jadi bila perang, tentunya mereka sakit dan cedera dalam peperangan, dan akan ada di kalangan mereka golongan yang sakit. Hukum yang terdapat dalam ayat ini bersesuaian dengan suasana baru. Maknanya zaman Mekah tak ada ni perintah supaya perang. Jadi perintah kerana berperang itulah, bila ada perintah supaya berperang itulah menyebabkan kelonggaran untuk tidak tahajud. Maknanya kalau tak ada perintah perang, tetap kena tahajud. Apabila orang beriman tidak keluar musafir, tidak pergi berperang dan dalam keadaan sehat, mana dia tak nego, duduk rumah, tak pergi perang, lepas tu dia sehat, maka apakah yang menegahnya untuk mendirikan sembahyang malam? Tak boleh bangun sembahyang tahajud. Maknanya kalau tengok ayat ni, tetap ada tuntutan untuk sembahyang tahajud. Cuma hak tak perlunya kepada 3 jenis golongan ni. Hak sakit, hak mengembara, musafir, dan juga hak berjihad tu. Jadi tidak ada halangan untuk dia bangun malam membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah kepada mereka untuk membaca. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Tak boleh kau nak baca dalam sembahyang tahajud. Nego dak. Kita kata kalau kita learning, dah tak gaduh dah nak pergi pejabat pagi-pagi, pecing dah, tak boleh kau bangun sembahyang tahajud. Tidakkah itu sumber kekuatan dan tarbiyah rohaniah? Mana boleh bangun tahajud tu, mana tak perang tapi bersedia. Maknanya sembahyang tahajud tu sendiri sebenarnya persedia perang, sebab musuh ni dia akan serang pada awal pagi. Ketika orang dalam keadaan alpa tu, sedap tidur tu, dia mari serang. Jadi kalau kita duduk belakang, tidur dari keselimut dah. Pendek kata kan. Sebab itulah bila suasana cemas berlaku di Madinah, maknanya macam ada serangan daripada musuh, sahabat tengok ni Nabi ada atas kuda dah. Ready dah. Ready dah. Bersedia dah. Jadi macam mana nak ada kekuatan pergi berjihad kalau kekuatan nak akak kain selimut tu, kesejukan malam tu, kalau dia tidak dapat lawan. Jadi itu adalah sumber kekuatan dan tarbiyah rohaniah. Sumber kekuatan itu macam mana? Jadi bila baca Quran dalam semaya, baca pula dengan tartil tadi, baca dengan tartil tadi,
Sebanyak mana ayat yang dibacakan dalam tahajud dengan tartil, dan tujuan tartil tadi supaya tadabbur, perhati, maka sebanyak itulah akan terbuka pintu ilmu dan hikmah untuk mereka. Dah. Tidakkah semuanya ini dijelaskan di awal surah? Mana di awal surah ayat yang keempat, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil, beranju, berhenti di pada tempat ia ya kita rasa terkesan makna tu, kita berhenti nengung, lepas tu sambung pula baca. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu yang berat, perintah-perintah yang berat yang terkandung dalamnya. Jadi untuk orang tu dapat menanggung wahyu, untuk seorang tu dapat melaksanakan tanggungjawab yang berat yang terkandung dalam wahyu, dia kena buat latihan ni lah. Bangun semaya malam dan baca dalam semaya tahajud Quran itu, barulah dia dapat melaksanakan qaulan thaqila, tuntutan Al-Quran yang berat tu. Lepas tu kalau kita tengok dah, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah hak mana mudah daripada ayat Quran. Dah. Lepas tu kita hak tak hafis ni kan, tak pandai, tak ngapa Quran, ataupun hafis tak ingat, buka surah lah, buka Quran tahajud kan ada kan, buka tu. Jadi itu pun termasuk faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Quran hak mudah pada kamu. Jadi mudah hak sama ada hak mana-mana kamu ingat, ataupun hak mana-mana mudah kamu tengok. Baca dengan telefon kau, dah. Baca mushaf dah. Kalau boleh beli mushaf, beli mushaf, dah. Kalau tak boleh kat guna telefon. Tapi hendaknya baca dalam semaya tahajud. Waratilil Qur'ana tartila. Pegu dengan ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Mana baca dengan tartil dalam semaya tahajud, tujuan dia untuk tadabbur. Bila ada tadabbur itulah Allah Ta'ala akan buka pintu pintu ilmu, pintu hikmah. Jadi sebab itulah kita kata ayat 20 ni cerita yang sama dengan ayat yang ke 2, 3, 4. Ayat yang sama. Lepas tu kalau kaedah kita belajar tafsir, dia panggil apa ni? Apa-apa yang ditegaskan pada awal surah disebut semula di akhir surah. Dia panggil penggulungnya, ataupun dalam istilah dia panggil al-audu ilal bad'i, balik semula. Bila kita baca awal surah, kita pergi wujud ni sebenarnya dia kembali kepada awal surah. Itu panggil al-audu ilal bad'i, balik semula ke bahagian awal, ataupun panggil penggulungan. Dan kalau kita pakai kaedah al-audu ilal bad'i itu, tak timbul masalah nasih mansuh bagi surah ni. Pertama surah yang pendek, surah yang pendek lagu ni. Berasaskan kepada kenyataan ini, tetap ada perintah dan galakan supaya mendirikan malam tanpa mengira istilah fiqh, fardu atau sunnah. Cuma bila orang tu sudah terbiasa dengan ngaji fiqh ni, dia main tak apa sunnah, hak fardu tu pada Nabi. Dah. Semaya qiyamul lail ni fardu untuk Nabi. Dah. Ataupun untuk orang ngapal Quran. Dia macam-macam dia kata. Dah. Ataupun orang nak jadi tok wali, nak bom orang, dah. Wajib dia kena qiyamul lail. Sebenarnya tidak, sebab apa? Kita tak perlu mengambil kira istilah fardu, mana fardu tu wajib, tak buat dosa, atau sunat, tinggal apa tak apa. Kerana kalau kita tengok di sini, ialah perintah Allah. Kalau perintah Allah Ta'ala, buat sajalah, tak usah kira. Tanya, ni kau sunat kau tidak? Sunat kau tidak? Dah. Jadi jika sembahyang fardu merupakan syarat keislaman seseorang, maka sembahyang malam adalah syarat kemuliaan bagi seorang Muslim. Maknanya kalau kita keluar daripada kotak fiqh tu, kita pergi pada kotak harakah, perjuangan. Dah. Kita jangan duduk terbelenggu dalam istilah fiqh, kita keluar kotak lain.
Konteks izzah, kemuliaan Islam. Kita masuk dalam konteks perjuangan, harakah apa semua ni. Kalaulah sembahyang fardu 5 waktu tadi syarat Islam, maka sembahyang malam adalah syarat kemuliaan. Nak jadi orang mulia ni kena sembahyang malam. Sekalipun ia tidak fardu ke atas semua orang, namun ialah fardu kepada sesiapa yang mahu merasai kemanisan iman. Jadi kalau kita nak sempurna iman, kelazatan membaca kalam Allah tidak kena bangun malam. Jadi kalau kata wajib, dia panggil wujubun duna wujubin. Dia ada istilah juga. Wajib tapi hak rendah daripada wajib hak besar. Macam apa Macam apa kalau mengikut mazhab Hanafi dah, sembahyang witir wajib kata dia. Walaupun tidak sembahyang fardu, tetapi dia kata wajib sebab dia kira rendah sikit. Sebab orang Hanafi kata al-witru haqqun. Dia ada satu hadis, al-witru haqqun, witir-witir ni hak. Bila kata hak wajib, cuma dia tidaklah sampai peringkat sembahyang 5 waktu, tapi wajib juga. Jadi sembahyang malam itu penting kepada orang nak mengecapi kemanisan iman dan kelazatan membaca kalam Allah. Ia adalah kunci tadabbur bagi membuka pintu hidayat dan hikmah. Ia adalah syarat bagi sesiapa yang menjadi pemimpin gerakan Islam yang dapat menyebarkan agama Allah dan menegakkan sunnah Rasulullah. Pertama kita ni golongan orang yang sunnah. Tak? Pejuang sunnah. Pejuang sunnah ni. Qiyamul Lail dia, maksud Qiyamul Lail tu baca Quran untuk tadabbur. Mana tidak terpisah lah Quran dan sembahyang itu. Di samping itu, ia adalah sembahyang tambahan kepada yang fardu. Malah ia adalah kebiasaan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang kalau benar-benar bertakwa, dia tidak ketinggal. Sebab itulah dari hadis Nabi kata la takum misla fulan kana yaqumul lail thumma tarakah. Nabi kata jangan jadi seperti orang itu. Dulu dia bangun malam, kemudian dia tinggal. Maknanya pada Nabi itu, Nabi boleh buat contoh. Jangan tiru orang itu. Nabi kata jangan tiru orang itu. Dulu dia sembahyang malam, kemudian dia tinggal. Maknanya kalau orang itu orang yang benar-benar bertakwa, orang yang nak jaga iman dia, nak menambahkan ilmu dia, maka dia tidak akan tinggal sembahyang tahajud ni. Cuma bila mana dia tinggal? Bila dia sakit. Bila dia sakit, bila dia musafir, kalau kita musafir tengah malam, naik bah, nak main tajuk ke mana? Jadi itu panggil ruksah, semata-mata ruksah bila berlaku keadaan. Bukan kata bertukar sifat hukum dia tu secara mutlak. Kewajipannya itu bukan suatu yang sama taraf dengan sembahyang 5 waktu. Kena ingat juga. Kata dan mau berat dosa sebab tak mayasa kalau tak maya tahajud. Tidak lagu tu. Dia tidaklah menjadi rukun Islam, tetapi satu kewajipan seperti wajibnya latihan jasmani kepada orang yang mahu menjadi seorang yang kuat bertenaga. Tidak kata lesu dah. Malah ia adalah satu kewajipan sebagai persediaan jasmani dan rohani untuk perjuangan Islam. Jadi macam mana orang tu nak pergi berjihad, kalau dia ni tak biasa jaga malam. Macam mana seorang tu dapat berjuang untuk menegakkan agama Allah kalau dia tak pernah tinggal tempat tidur dia pada waktu malam. Kemudian di sini kalau kita tengok balik ayat 20 ni, dan kita perhati juga ayat yang kedua, qumil laila illa qalla, perintah tu untuk Nabi seorang. Hal ini wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, orang-orang yang bersama dengan kamu. Maknanya Nabi dan juga sahabat terlibat juga. Terlibat juga. Cuma tidak pernah ditujukan. Maknanya bagi satu golongan dia kata tidak mungkin berlaku nasih mansuh di sini sebab qumil laila itu khitab kepada Nabi.
Hal ni khitab kepada kita semua ni ataupun untuk sahabat tu. Jadi syarat untuk nasih ni, nasih masuk ni bila bercanggah, lepas tu atas orang yang sama, sudut yang sama, maka bolehlah kita kena kata masuk. Sedangkan khitab ayat ni, mesej ayat ni ditujukan yang kedua tu, ayat yang kedua tuju pada Nabi, hari ni tuju kepada sahabat. Sebab itulah tidak masuk. Ayat 20 ni dah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusai lail wa nisfahu wa thulusah. Jadi dalam ayat ni Allah Taala kata dak, inna rabbaka ya'lam, Tuhan tahu. Tuhan tahu ni maknanya Allah Taala memberi perhatian. Ini dalam bentuk pujian lah. Mana Allah Ta'ala tahu dan dia akan memberi pahala kamu tu berdiri. Kamu berdiri tu, wahai Muhammad, kurang daripada 2/3 malam. Separuh. Kurang daripada 2/3 malam, kurang daripada separuh dan kurang daripada 1/3. Maknanya di sini kalau kita pegu balik dengan ayat-ayat sebelum pada ni, mana qadar untuk seorang tu bangun malam dah. Qadar sempurna lah dah. Kita kalau malas 2 rakaat apa sambung pula tidur dah. Ataupun hok kita bangun tu dah 2 rakaat orang best subuh dah. Tapi hok qadar Allah Taala nak di sini kira ada 5 lah dah. Mula-mula kumilaila ila qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi, tambah mana lebih daripada separuh dah. Lebih daripada separuh, kurang daripada separuh. Nanti kita tengok sini ayat ni dah, inna rabbaka ni kurang daripada 2/3 malam. Kurang daripada 2/3 malam. Dan kurang daripada setengah. Dan kurang daripada 1/3. Dah, kurang daripada 1/3. 3 dah situ tu. Kemudian kalau kita tengok pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni, qumil laila illa qalila. Nisfahu, separuh. Kurang daripada separuh ataupun lebih. Tapi tak ada sampai 2/3. Maknanya itu waktu-waktu tu, waktu-waktu kiraannya, kira-kiranya waktu yang dianjurkan untuk bangun malam itu. Maknanya di sini kesimpulan yang kita boleh buat, tak boleh tak tidur langsung. Tak boleh tak tidur langsung. Maknanya itu sudah jadi telajak. Sebab Nabi katakan wa ana aqumu wa arqud. Aku ni bangun qiyamul lail tapi aku tidur. Aku tidur dulu baru aku tahajud. Semua kalau baca dalam hadis-hadis pun Nabi tidur dan bangun tahajud. Jadi daripada maknanya banyak pilihan waktu-waktu qada-qada ni semua isyarat kepada kita bahawa kena tidur. Kena tidur untuk semaya tahajud ni. Kalau tak tidur sepanjang malam tu semaya tahajud, itu tidak menepati sunnah dan menyalahi isyarat Al-Quran. Kemudian wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, dan satu kumpulan yang bersama dengan engkau. Jadi kalau mengikut pendapat yang kata wajib tu hanya pada Nabi, ada juga di kalangan sahabat ni dah, yang mana mereka dengan inisiatif sendiri mereka bangun juga bersama dengan Nabi. Jadi di sini menjadi dalil kepada sebahagian daripada ulama yang kata qiyamul lail ni kita berjemaah tak apa. Sinilah. Qiyamul lail kalau berjemaah boleh. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Orang yang bersama dengan kamu. Boleh. Sebab itulah semaya tarawih dah. Semaya tarawih itu berjemaah. Berdasarkan kepada hadis Nabi dan juga amalan sahabat, dan
dia oleh kerana qiyam Ramadan tu dia termasuk qiyamul lail juga, cuma tak tidurlah sebelum tidur tu. Jadi di sini menunjukkan kepada bolehnya qiyam malam itu secara berjemaah. Sebab ada maksud. Itu sahabat boleh dengar bacaan Nabi. Boleh dengar bacaan Nabi. Tapi kalau semaya duha berjemaah, tak ada wajah. Semaya duha berjemaah ada. Suatu tempat tu dia duha berjemaah. Kita dengar, kita duduk dekat tu kita dengar. Dia semaya duha berjemaah. Siap pasal mat kita dengar lah. Kita duduk tepi patah. Ada sebuah daerah tu masjid tepi patah. Mau kata dia mau kelo orang duduk semaya duha berjemaah. Baik pada tu dah. Biarlah dia faham lagu tu dah. Tapi kita dengar pelik lah macam mana semaya duha berjemaah di masjid pula. Jadi kalau duha berjemaah dah, dia biasanya solat ni dah, hak fardu dia kena sir. Kalau duha berjemaah nak baca derah. Sedekah semaya zuhur asar baca dengan slow, tiba-tiba semaya duha jahar. Jadi seolah-olah semaya duha tu lebih besar lagi daripada semaya zuhur, dia sama taraf dengan semaya Jumaat. Ataupun sama tahap dengan semaya 2 hari raya. Kalau semaya 2 hari raya ada khutbah. Sebab semua berhimpun. Sedangkan hak duha ni hak mana nak. Jadi tak ada kepentingan, tak ada kemaslahatan untuk apa di semaya dengan jahar. Sebab apa? Sebab waktu orang kerja. Tak sesuai. Dia baca jahar. Dia baca jahar. Baca jahar kot tak jahar tapi dah berjemaah lah, tak ada kemaslahatan lah untuk berjemaah. Maksudnya kalau berjemaah semaya malam dah ada kemaslahatan, ada maksud yang ni nak dengar bacaan. Kalau semaya duha yang mana baca sir seperti mana semaya zuhur, patut apa faedah kita jadi makmum? Apa faedah? Baik semaya sendiri, tu maksudnya. Baik ajak dia kira hipung ramai-ramai. Jadi bila ramai-ramai tu gagah lah. Adalah seorang dua wali tu untuk Allah Ta'ala timur. Tapi yang kata tu kalau kira pakai kias lah, kena baca derah lah. Tapi tak boleh baca derah sebab orang tahu. Sebab setiap email tu dia ada baca khusus. Kaifiat itu, kaifiat ni dah. Sebab ada tu kata dia tak sia orang lain mai ajak. Dia nak kita. Ni ayat diri kita ni dah. Tak sia orang lain nak dia juga. Sebab apa? Sebab dia ada baca ayat tu. Kalau dia suruh kita mai ajak zaman dulu tak ada. Kita baca pendek je. Dia mau nengu. Kita buat dia suruh kita tahlil lah. Kita start afdalul zikri. Tengok belakang kata sekala nak beli kau afdalul zikri tu lama kalah Badrul Duja, Syamsul Duja, Qamarul Duja tu. Tiba-tiba afdalul zikri. Kata pelik ni tahlil ni. Dah belakang tu Bekas jugalah. Jadi wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, pujian Allah Taala kepada sahabat. Yani sahabat tu duduk belakang Nabi. Antaranya Abu Bakar, Ibnu Mas'ud, dalam kitab tafsir tu dia sebut tu, kita pun tak ingat nak tanda nama-nama sahabat tu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Jadi ada panjang pendek malam tu itu ketetapan Allah Taala. Sebagaimana ada sakit, ada uzur, ketetapan Allah Taala juga. Atas wallahu yuqaddir tu Allah Taala menentukan malam dia siap, Allah Taala menentukan sihat dia sakit. Dia Allah Taala lah menentukan dulu tidak disyariatkan perang, kemudian syariat perang. Itu pun dalam ketetapan Allah Taala. Alima allan tusu fataba alaikum. Allah Taala tahu kamu ni tusu. Satu makna tak dapat hitung dengan tepat pada malam siap. Satu lagi lan tusu ni kamu tak mampu pun. Tak mampu pun nak menyempurnakan tuntutan
qiyamul lail dengan sempurna. Dia ada satu hadis rasa dalam Mishkat Kitabul I'tisam, istaqimu walan tuhsu. Kamu kena istiqamah, tapi kamu tak mampu nak istiqamah dengan sempurna, tapi kena usaha juga. Fataba alaikum. Fataba alaikum ni kalau kita terjemah mengikut hak kita pilih bahawa ayat ni tidak mansukh, fataba alaikum tu mana Allah Taala mengampuni kamu dengan arti Allah Taala merahmati kamu, sayang kepada kamu. Sebab bila Allah Taala ampun, maknanya Allah Taala sayang. Sebab taba tu menerima, memaafkan kesalahan kamu dan memberi rahmat. Sebab itulah dia sama-sama At-Tawwabur Rahim. Jadi taba bila ada ala tu dia menunjukkan kepada Allah Taala menyayangi. Jadi hak terjemah taba dengan mana menyayangi, merahmati itu Maulana Islahi. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah hak mana mudah, hak mampu kamu baca. Jadi dalam surah ni, surah Muzammil itu sendiri dah. Dalam surah ni sendiri perintah baca faqra'u ma tayassara minal Quran sekali, sebelum pada tu waratilil Qur'ana tartila, dia akan datang pula faqra'u ma tayassara min. Ada sama baca Quran. Jadi baca Quran dalam surah ni ditekankan baca dengan tartil untuk mencari hidayah, dan baca dalam solat sebagai latihan kekuatan. Alima an sayakunu minkum marda. Jadi dalam ayat ni banyak sekali sebut alima, ya'lam. Mana Tuhan tahu, Tuhan tahu. Jadi Tuhan tahu tu menggambarkan Allah Taala rahmat kepada hamba-hamba dia ni. Allah Taala tahu akan ada di kalangan kamu ni sakit, berjihad di jalan mengembara mencari rezeki, pergi di jalan Allah, maka bacalah hak mana mudah. Bacalah hak mana mudah daripada ayat tu. Wa aqimus salah. Maknanya walaupun kamu sakit, sibuk pergi, sibuk cari rezeki, semaya hak fardu tetap kena semaya. Kemudian oleh kerana kamu ni, nego wa atuz zakah, bayarlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasana, berilah kepada Allah Taala pinjaman yang baik. Maknanya kamu kena bersedia memberi infak di jalan Allah walaupun itu tidak fardu. Zakat tu fardu ni membuat kebajikan, infak untuk kebaikan hamba-hamba Allah Taala diistilahkan sebagai memberi pinjam kepada Allah. Sesuailah dengan seseorang tu berniaga ataupun bila pergi boleh ghanimah. Biasanya sahabat ni dia kaya dak, Az-Zubair tu dak kaya dia kata kaya jasa pergi. Jadi nak jihad kena infak dulu untuk fisabilillah, lepas tu boleh harta ghanimah. Wa aqradullah qardan hasanah lah. Wa aqridullah wismullah, pinjaman kepada Allah Ta'ala. Maknanya gini, bila seorang tu asalnya diperintahkan sembahyang tahajud, maka disebabkan dia perang, dia boleh ghanimah, dia mengembara, menego, dia dapat rezeki, maka dia kena ganti hak mana dia tak sempat qiyamul lail tu, dia ganti dengan infak tadi. Sesuailah. Sebab disebabkan oleh jihad, disebabkan musafir itulah dia tak sempat qiyamul lail, dia tak sempat baca tadabbur dalam qiyamul lail, maka hendaklah dia infak fi sabilillah. Jadi tak boleh hal ini, ganti hal itu. Kemudian kaedah ni, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Maknanya apa-apa yang kamu dahulukan untuk kamu, maknanya kena segera ni beramal sebelum daripada mati,
Kamu hantar dahulu untuk diri kamu daripada kebaikan, kamu akan dapati ada di sisi Allah. Mana Allah Ta'ala akan pelihara. Diberikan pahala huwa khaira, itu lebih baik. Ibn Abbas kata itu lebih baik lagi kalau kamu wasiat dan diberikan selepas daripada kamu mati. Sebab orang ni kan, dia sama ada dia boleh beri kepada orang lain masa dia hidup, sedekah, hadiah, apa juga bentuk infak. Tapi oleh kerana dia ada hajat kepada benda tu tak ada dah. Cuma dia kata lepas aku matilah, wi kau tu, wi kau ni, itu wasiat. Tapi di sini ayat ni nak menyatakan kepada kita, lebih baik kita buat dulu sebelum daripada kita mati berbanding kita buat wasiat. Wasiat ni memanglah benda yang terpuji. Tapi dia ni sifat wasiat ni dia backup. Backup plan. Tapi hak asalnya dia kena buat awal-awal lagi. Buat dah, bukan kata ni bahagian backup. Kalau kata gula, ada gula back wah. Apa topik belakang? Tidak kata sifat, dah kadang-kadang basi dia gitu. Wa azama ajra, lebih besar sebab kamu buat sendiri. Kalau kita atas sebelum daripada kita mati ni, lebih besar pahala berbanding dengan orang tolong sedekah bagi pihak kita. Wastaghfirullah. Kaedah yang kedua di sini, lepas daripada ibadat melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, kena istighfar. Yang pertama sebab takut ada kekurangan. Yang kedua, untuk menyekap diri kita ni daripada terkena penyakit ujub. Hebat aku. Nak buat tu. Tujuan istighfar lepas daripada ibadat ni, kalau kira tak ada bahagian rasa ni, semua ni adalah perintah-perintah Allah. Cuma kena istighfar sebab kaedah dalam Al-Quran, selepas daripada beribadat melakukan perintah Allah Ta'ala, kena ikuti dengan istighfar. Istighfar dengan dua tujuan tadilah. Untuk apa? Untuk menyatakan kelemahan dan kekurangan kita. Takut kita ada tak sempurna buat amal. Yang kedua, nak elak daripada sifat ujub. Innallaha ghafurur rahim. Jadi semua hukum-hukum ni menzahirkan sifat Allah Ta'ala yang ghafur dan juga rahim. Kemudian akhir sekali tu, As-Suyuti berkata sebagai bersetuju dengan Ibnul Arabi, ini 21 ayat mansuh dalam keadaan ada khilaf pada sebahagiannya dan tidak sahih dakwaan nasakh pada ayat-ayat yang lain. Jadi Suyuti pegang 21, pendapat yang sahih ayat tentang meminta izin. Liyasta'zin tu, ayat yang ke-17. Pembahagian giliran, itu ayat yang ke pembahagian giliran ni hak Nabi tu. Turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Waktu tu dalam surah Ahzab. Kena bubuh nota ni. Ada tu hak nota kaki hak Syah Walullah kata 5 aja. Oh ni. Ayat minta izin. Ayat minta izin tu An-Nisa, pembahagian giliran ni maknanya hak Nabi tu, turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya' tu. Hak tu ayat 51. Pembahagian giliran turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Surah Al-Ahzab, Surah Al-Ahzab ayat 51. Ayat pembahagian giliran tu Suyuti kata muhkam. Allah bukan dan tidak masuk. Oleh itu, kata Syahrullah, ada 19 ayat. Berdasarkan apa yang dibahas, bahawa tidak dapat diterima masuk melainkan pada 5 ayat sahaja. Mana Syahrullah kata 5 sahaja yang masuk. Waktu tu kita bicara tak? Itu ayat pertama berkenaan dengan penulisan wasiat. Tapi penulisan wasiat tu Ubaidullah Sindi, Sa'id Palampuri kata tidak masuk. Tapi kalau kita ada bahas semua ni, tak ada pun masuk. Sebab apa? Sebab kitab Quran ni kitab hidayat yang sentiasa dibaca. Tak kira kita baca tanpa ada hidayat. Tanpa ada hidayat yang boleh diambil hukum daripadanya. Jadi semua tu muhkam. Cuma
Bila kata dakwa mansuh tu biasanya dia berpunca daripada tidak dapat menyelesaikan sesuatu yang dianggap bercanggah. Biasanya cepat ulama ni kata mansuh dimasuki hak ni, kadang-kadang dia bergantung pada riwayat yang tidak sahih. Yang kedua, bila dia tidak dapat jamak. Sedangkan tidak bertetangga, tapi dianggap bertetangga dan dia tidak dapat jamak, maka dia kata mansuh. Sedangkan ayat tu daripada awal lagi tak ada bertetangga. Sebab apa? Sebab konteks ayat tu berbeza-beza. Macam hak ni, kumil laila illa qalila tu tuju pada Nabi je. Hak akhir ni dia tuju pada sahabat. Jadi kalau dari segi kaedahnya, kalau kita boleh jamak ataupun boleh pakai kesemua tu, ataupun kita dapat menyelesaikan apa yang dianggap sebagai percanggahan, maka tidak ada ayat yang mansuh. Lepas tu ada satu kitab tu, dia mukadimah tahqiq kitab, asal mukadimah pada tahqiq kitab Ibnu Jauzi. Dia kaji pendapat-pendapat ulama yang kata mansuh berapa ayat, orang ni kata berapa ayat ke. Dia senar ada orang ni bila ayat ni tak. Ada ramai-ramai penulis ayat-ayat yang mansuh ni tak. Dengan masing-masing kata ayat tu ayat ni, satu sahaja ayat yang disepakati oleh kesemua mereka. Maknanya kalau kata benar-benar mansuh, sepatutnya tak ada khilaf. Tapi oleh kerana banyak sangat dakwah mansuh tak mansuh dah. Tengok-tengok sahaja yang disepakati. Hak disepakati tu pun boleh bincang lagi. Tak ingat dah. Tak ada nak tengok tadi. Muka baca sebelum PKP dulu. Kita pun tak buh sini. Tak ingat dah. Nanti kita cari. Dia ada carta, dia buat carta. Nanti kita share lah. Kemudian bahagian hadapan ni asbabun nuzul. Tu pun Syawala kata bahagian yang rumit juga. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.